tiada hubungan yang terpilih. Sebagai sebuah bank yang prihatin, kami juga amat mencari cara untuk membantu masyarakat bagi mengharungi persegaran semasa yang kita ketahui adalah amat mencabar. Ianya seiring dengan visi Kementerian KPWKM, iaitu untuk mencapai kesaksamaan gender, pembangunan keluarga dan masyarakat penyayang dan sejahtera sebagai asas pembentukan sebuah negara maju yang terbilang. Oleh itu, platform ekonomi digital ini berada pada kedudukan yang baik untuk membolehkan matlamat semua pihak akan dapat dicapai, insya-Allah. Untuk makluman para hadirin semua, platform ini menyediakan pembayaran secara sistematik dengan menggunakan kad debit di kesemua merchant terminals. Ianya bertujuan untuk mempertingkatkan tahap kecekapan proses pembayaran bantuan kebajikan kepada golongan terpilih yang sentiasa berubah. Oleh ini kerana industri-industri yang akan menggerakkan ekonomi dan masyarakat kita pada masa ke depan adalah bersandarkan kepada penggunaan teknologi. Jadi kita pihak kerajaan sedang membina ekosistem Malaysia Digital. Dan tentulah ekosistem Malaysia Digital itu sangat luas. Ia meliputi kerja-kerja yang dilakukan oleh kerajaan, oleh pihak swasta dan juga masyarakat. Malaysia Digital itu melibatkan 3 komponen besar. Tak sabar nak tunggu tahun 2020. Apakah yang akan terjadi pada tahun 2020 itu? Ya, dengan lukisan-lukisan ketika itu di segi anak kecil rupanya menjelma dengan rantaian bencana global. Kemunculan pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada sekalian lapisan masyarakat. Sewaktu rakyat baru nak menghela nafas lega, ya, setelah Perintah Kawalan Pergerakan ini dilonggarkan, cabaran ekonomi pula yang kian menggusarkan. Jadi berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan KDNK Malaysia pada suku tahun pertama ini hanya tumbuh sebanyak 0.7%, mengalu-alukan penyertaan semua pihak dalam gandingan ini. Bak kata pepatah Melayu, kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Walaupun kita berada dalam waktu yang mencabar, saya percaya kerja keras dan kerjasama daripada pihak-pihak terlibat dapat membantu merealisasikannya. Negara kita sedang menghadapi krisis demi rakyat dan kesejahteraan hidup mereka. Marilah kita berganding bahu memastikan kejayaan inisiatif ini. Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada Bank Islam Malaysia Berhad, rakan-rakan strategik yang telah bekerjasama dengan kementerian dan juga kepada syarikat yang masih belum. Saya dengan rendah hati memohon agar Yang Berbahagia Tan Sri, bagi Datuk, Datin, Tuan-Puan dapat membantu kementerian dalam menjayakan pelbagai program di bawah kementerian bagi meningkatkan taraf hidup dan kebajikan golongan sasaran kementerian. Maklumlah, nama pun Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya kira semua rakyat di Malaysia ini tergolong dalam 3 golongan ini. Semoga hasrat murni ini mendapat keberkatan dan keberkatan daripada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
emas, daripada OKU, kanak-kanak, keluarga dan juga keluarga yang berkeperluan. Jadi antara program yang dilaksanakan melalui kerjasama ini ialah pengurusan bantuan melalui sistem ekonomi digital, pemekasan program pembangunan keusahawanan, bantuan mikrokredit kepada penerima bantuan yang ingin meningkatkan taraf kehidupan mereka serta program-program kebajikan dan juga perlindungan sosial yang bersesuaian. Jadi MOU ini juga ialah merupakan inisiatif kementerian bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam usaha untuk kita membudayakan masyarakat Malaysia ke arah ekonomi digital selari dengan norma baru pasca PKP yang memberi penekanan kepada penjarakan fizikal semasa menjalankan aktiviti harian. Pada hari ini juga saya juga menyeru pada badan korporat supaya dapat mengenengahkan CSV, Corporate Shared Value atau nilai bersama korporat dalam model perniagaan mereka. Jadi pendekatan CSV ini merupakan penggabungan objektif perniagaan dan juga CSR sebagai satu bentuk model perniagaan yang holistik. Oleh itu CSV bukanlah semata-mata usaha kebajikan macam CSR, tetapi sebaliknya satu bentuk model perniagaan yang dipacu oleh kehendak semasa untuk membantu menyelesaikan masalah komuniti di samping kita nak memastikan situasi win-win situation di antara korporat dan juga komuniti ini dapat dicapai. Jadi inilah antara yang dibawa oleh Kementerian Wanita melalui inisiatif ini untuk membantu golongan sasar di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi saya mengharapkan lebih banyak lagi syarikat-syarikat korporat dan swasta yang dapat bekerjasama dengan kementerian dan juga agensi di bawah kami dalam usaha untuk mempertingkatkan program kebajikan dan perlindungan sosial agar matlamatnya kesejahteraan sosial dapat dinikmati selari dengan wawasan kemakmuran bersama. Daripada JKM kita ada 500,000 orang penerima bantuan setiap bulan. Bila kadar PJK tadi, Pendapatan Negara Kemiskinan itu ditingkatkan daripada 980 ke 2,208 ringgit, kita menjangkakan penerima bantuan di JKM ini juga akan meningkat sehingga 3 kali ganda. Jadi sudah pasti dengan kekangan warga JKM yang sedia ada ini, kita perlukan untuk menggunakan teknologi digital supaya dapat menyampaikan bantuan ini dengan lebih efisien. Jadi yang sedia ada ini memang kita akan buat secara berperingkat untuk especially yang baru yang nak memohon dan sebagainya, sebab kita jangkakan ini akan ada peningkatan sehingga 3 kali ganda.